Baik, Kak, seperti yang kita janjikan, untuk segmen bicara undang-undang kali ini membawa topik yang begitu panas walaupun hari agak dingin. Sejuk. Di studio siaran kami agak dingin ya. Tapi kita percaya dengan topik yang dibawakan ini pasti akan menimbulkan banyak persoalan, kewahaman di hati bis kita. Kepada yang sudah tahu, kami akan membicarakan dalam bicara undang-undang topik berkenaan poligami. Bukan setakat poligami, 1, 2 dan 3 atau 4. Jadi apa antara perkara yang ingin kita ketahui? Kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Afiqah binti Haji Asli, Peguam Syar'i yang sudah berada di studio Rampai pagi hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini Puan? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, topik ini kadang-kadang kalau dulu mungkin cukup sensitif untuk dibicarakan, tapi rasanya dengan keadaan dunia yang memerlukan kita ni untuk lebih celik informasi, celik maklumat, mau dan mau kita ni mesti terangkan secara jelas berkenaan dengan poligami, mengaitkan dengan hal ehwal undang-undang syariah ya. Kita ni di negara Brunei Darussalam khususnya. Mungkin secara mukadimah menghuraikan dulu topik hari ini. Poligami 1, 2 dan 3 atau 4. Silakan Puan. Baik, terima kasih. Okey, hari ini mengenai dengan isu poligami. Ya. Kenapa saya sentuh pasal poligami? Poligami ini ia sudah menjadi satu kes yang menaik di Brunei. Jadi poligami ini ia membolehkan, macam yang kita tahu, yang membolehkan suami itu untuk memiliki lebih daripada satu orang isteri. Okey. Kemudian Islam pun indah menghalang. Memang Islam membolehkan adanya poligami, tapi mengikut kepada keperluan keperluan, kemudian melihat kepada kemampuan, kebajikan, melihat kepada sudut-sudut itu. Jadi, tapi ada juga tuntutan yang mengatakan cukup untuk satu orang isteri sekiranya kamu tidak mampu untuk berlaku adil. Adanya keperluan untuk kepada perkara itulah. Ya, pasal adil ni kenapa dituntut untuk adil? Pasal berlaku adil ni ia berat. Pasal adil ni ia bukan kepada keperluan nafkah zahir saja. Bukan keperluan makan minum, pakaian. Ia perlu juga masuk kepada tempat tinggal. Ia dah boleh satu dikongsi dalam satu rumah tu dikongsi 2 isteri boleh. Ia mesti diasingkan. Kemudian ia juga isu adil ni juga mungkin akan masuk kepada giliran bermalam, kemudian perhatian. Jadi bila ada lebih daripada seorang, dengan seorang pun sudah mungkin sulitlah. Dengan 2, kalau suami mampu, tidak ada masalah. Okey. Ini macam mana dalam surah An-Nisa, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat ketiga, yang mana adanya tuntutan yang mana tafsirnya, kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Itu yang umum, yang basic. Tapi kalau sekiranya kan mau berdua, kan mau lagi berkahwin atas sebab-sebab yang tertentu lah boleh, tidak jadi masalah. Memang dibolehkan. Tapi ya tentu perlu ingat, kalau kan beristeri lagi, ia mesti mampu, dan ia mesti juga mampu dari segi kewangan dan juga mampu untuk berlaku adil. Okey. Itu hal yang perlu kita ketahui. Tapi itu 2 syaratnya lah tu kirakan 2 syaratnya. Pasal pada dasarnya memang poligami ni ia harus. Tapi ia akan berubah bentuk lah. Berubah hukum itu dalam 3 perkara. Ia akan jadi makruh sekiranya hanya untuk suka-sukalah. Kemudian suami itu ia macam rasa ragu-ragu, aku boleh berlaku adil ke Indah ni? Bila ia boleh ragu-ragu, jadi ia akan jadi makruh lah. Pasal kalau ia ragu-ragu, ia akan jadi ragu-ragu dari segi kemampuan juga. Kemudian ia akan jadi haram sekiranya ia yakin ia Indah dapat berlaku adil, tapi ia masih mahu memajal. Sebenarnya tidak dapat, tapi masih juga adalah sesetengah yang akan macam itulah. Hanya beralasankan ingin menghalalkan ikatan hubungan. Betul. Jadi itu adalah antara
perkara yang penting lah mengenai dengan poligami ini. Bagaimana pula Puan dari segi kebenaran? Adakah si suami yang berhasrat untuk beristeri lebih daripada seorang ini memerlukan kebenaran untuk berpoligami dari segi undang-undang syariah Brunei bagaimana? Baik. Kalau di dalam negeri kita ni Brunei Darussalam adalah satu kemestian untuk memohon kebenaran berkahwin. Okey, ia inda kira sama ada seorang isteri itu ia setuju atau tidak setuju, suami mesti buat permohonan kebenaran berpoligami di Mahkamah Syariah. Dengan membuat satu permohonan, kemudian dihadapkan dengan alasan-alasan yang menyokonglah. Menyokong ia punya permohonan. Kalau mahkamah itu berpuas hati, suami ini mampu dari segi kewangan, okey, dan isteri bakal isteri itu bersetuju untuk menjadi isteri yang kedua, okey. Jadi mahkamah biasanya akan benarkan melihat kepada kemaslahatan dan keperluan, okey. Kemudian bila adanya kebenaran daripada mahkamah, baru tak boleh untuk berpoligami. Tapi sekiranya tidak ada kebenaran, ada setengah kes tanpa kebenaran mahkamah lah. Bila kedapatan perkara ni kan, ia boleh jika sabit salah, ia boleh didenda 2,000 ataupun ia boleh dipenjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagaimana pula kedudukannya ni Puan? Tadi bercakap mengenai dengan kebenaran. Umpamanya suami isteri ni sudah katalah mungkin satu dekad atau 10 tahun sudah kahwin, tapi indah digunakan zuriat. Setelah itu adalah kebenaran daripada isteri untuk ia berkahwin lagi dan adalah juga calon. Tetapi kenyataannya ekonomi, dari segi ekonomi lelaki ni indah mengizinkan untuk ia berkahwin dua, tetapi maukan kahwin lagi untuk semata-mata untuk mendapatkan zuriat. Bagaimana kedudukannya? Baik. Jadi kalau dalam kes yang macam ini, ia ikut pertimbangan. Maknanya suami isteri itu ia mesti menyatakanlah yang persetujuan saya setuju dengan cadangan suami. Kemudian saya tidak ada masalah untuk nafkah diberikan sekian-sekian. Maknanya rendahlah tu daripada yang sepatutnya. Jadi bila macam tu ada persetujuan daripada ketiga pihak ini, ke semua pihak, isteri, suami dan juga bakal isteri itu. Jadi mahkamah kalau benar-benar adanya persetujuan dan boleh mampu ia berlaku adil dari segi giliran malam, jadi insya-Allah akan dibenarkanlah. Melihat kepada situasi juga. Melihat kepada situasi juga. Jadi memandangkan Puan sudah mengatakan apa ni berlaku adil itu. Mungkin dapat kita tanyakanlah soalan ini mengenai dengan berlaku adil. Apa yang dimaksudkan dengan berlaku adil dalam berpoligami ini? Dan apa ukurannya? Okey, berlaku adil ni kalau menurut ulama ia bukan saja dari segi, ialah macam saya cakap tadi bukan saja dari segi nafkah zahirah, ia juga dari segi istilah giliran bermalam. Ini paling penting. Giliran bermalam. Ada setengah akan cakap katanya, kalaulah giliran bermalam ini macam mana yang akan ditentukan. Jadi bila suami itu sebenarnya bila ia bercadang untuk ada lagi isteri, menambah lagi isteri, perlu buat undian. Diundilah. Bila diundi, nama pertama adalah nama isteri kedua ke atau nama isteri pertama, itu yang akan dapat giliran yang pertama. Kalau ada dua, isteri yang pertama itu dulu namanya yang dicabut, ia dulu, kemudian malam yang keesokannya isteri yang kedua, dan alternate lah selama 1 minggu atau sebulan itulah, dalam tempoh 1 minggu itu. Maafkan saya mencela. Adakah maksudnya ini kaedah yang disarankan dari mahkamah ataupun macam mana ni? Ini memang kaedah yang disarankan dalam Islam lah. Pasal ia istilahnya 1 malam 1 malam. Okey, sekiranya ada persetujuan 2 malam 2 malam, tidak jadi masalah. Selagi mana pihak-pihak ni bersetuju. 2 malam dulu, 2 malam sini, itu jadi masalah. Okey, isunya juga sekiranya ia menambah lagi 3. Jadi macam mana ni? Gilirannya disambung atau macam mana? Okey, isunya masih sama. Buat undian lagi semula. Buat undian lagi semula. Kemudian diundi mengikut aturan-aturan. Tapi yang paling afdal 1 malam 1 malam lah. 1 malam 1 malam. Jadi istilahnya juga
adil lah ni bukannya ya memang giliran malam itu penting juga, tapi adil lah ni pun juga menyeluruh kepada tempat tinggal apa tu lah yang dia boleh berkongsi. Dia boleh satu tingkat atas, satu tingkat bawah. Pasal akan ada mudarat lah. Mudarat ni kalau boleh dielak lah. Memang dalam poligami yang mengatakan juga makruh kalau suami itu apa tu membawa bersama satu tempat yang ia yakin akan terdapat mudarat sekiranya ia menambah lagi. Kecuali kalau rumah pangsa mungkin bagaimana? Okay lah. Sebelah menyebelah. Itu tidak ada masalah. Pasal ada hadnya, privasinya. Okay. Jadi kediaman. Jadi juga adil lah ni juga. Kadang-kadang ada orang cakap, malamkah saja perlu? Siang macam mana? Siang macam mana tu? Okey. Sebenarnya ia semestinya malam saja. Kadang-kadang pasal ada kadang-kadang suami itu yang bekerja shift jadi ia dah keseluruhan. Kenapa dikatakan malam itu malam itu waktu rehat. Jadi pentinglah. Jadi sebenarnya ia adalah satu keseluruhan lah satu hari itu, siang sehingga ke malamnya. Okey. Dan juga sekiranya malam itu saja ia di rumah isteri pertama, contoh. Kemudian siang di rumah isteri kedua, sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Jadi ia sebenarnya menyeluruh lah dari malam ke siang, bertukar ganti hari itu dalam waktu itu. Sekiranya ada keperluannya untuk siang itu kan ke rumah isteri kedua, sekiranya ada keperluan mendadak, boleh. Tapi hendaklah ia berbalik semula sehingga tamat tempohnya tu. Jadi bukan mudah sebenarnya dari segi ukuran adil itu sendiri. Ini baru tadi bicarakan mengenai dengan giliran tinggal, giliran menemani dan seumpamanya. Bagaimana pula dari segi hal nafkah? Ini mungkin tadi fahamlah. Mungkin bagi pemahaman orang selalunya contoh saja isteri dua. Gaji suami mungkin 2,000. Okey, sebulan kebagi seorang ini 500, yang seorang pun 500. Tetapi contoh juga ni isteri pertama barangkali ni orang dari segi anak kurang daripada isteri kedua jumlahnya. Adakah purata adil atau maksudnya tu sama bagi dua ataupun ikut kesesuaian? Bagaimana? Baik. Okey. Ia lebih kepada ikut kesesuaian lah. Kira macam contoh isteri pertama tu ada anak. Isteri yang baru dikahwini ni, isteri kedua belum ada anak. Jadi makan dan minum itu indah semestinya yang di sini diperuntukkan 100 keperluan atau 200 untuk satu bulan. Yang di sini sama juga indah. Mengikut keperluan-keperluan. Indah semestinya adil itu merujuk kepada sana. Ikut juga keperluan. Kalau sini indah cukup, adakah ia adil juga? Ia filosofinya macam mana Bania? Umpamanya lah isteri pertama ataupun isteri pertama ni badannya kurus. Jadi orang kain cukup 4 meter saja. Tetapi berbeza pula dengan isteri kedua yang mungkin berbadan lebih besar dan tinggi. Dah kan kita ni balikan 4 meter je kan? Betul. Lebih kurang metaforanya macam itulah. Ikutlah keadaannya. Jadi tidak semestinya sama rata. Tidak semestinya. Tetapi mengikut keperluan isteri tersebut. Baik, dari segi keperluan ini juga, bagaimana pula dari segi tuntutan pula? Apa tuntutan yang boleh dibuat oleh isteri yang dipoligami ini? Baik. Okey. Sekiranya isteri ni jangan ia boleh membuat tuntutan macam kalau bolehlah saya izinkan suami ni, abang ni untuk nikah, tapi saya mau ditetapkan nafkah sikit-sikit. Itu boleh dibincangkan dalam mahkamah. Boleh dimintalah kepada suami ni. Jadi ditetapkan, lebih baik ditetapkan berapa nafkahnya. Jadi dia boleh menuntutlah, meminta. Bila ditetapkan, suami setuju, saya setuju Tuan Hakim membagi isteri ni 300 dan isteri yang kedua ni 300. Kalau kan mau sama rata ataupun isteri yang pertama ni mungkin tinggi sikitlah 500. Ikut keperluan lah. Dan isteri kedua 200. Dan bakal isteri ni pun setuju. Ia boleh dimasukkan, ditetapkan dan diperintahkan dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Perlu je melihat. Sebenarnya banyak situasi yang perlu kita ni teliti bandar-bandar. Itu tadi baru membicarakan 2 tu, belum 3 ataupun 4. Macam dah dapat dibayangkan Hani sebenarnya. Tapi dari segi hak, mungkinkah
isteri yang dipoligami ni lebih banyak haknya berbanding dengan isteri yang mempoligami ataupun yang kedua isteri bagaimana Baik. dalam Islam kita ni? Okey. Isteri yang pertama lah, isteri pertama yang kan hendak dipoligami, ia boleh, ialah macam saya cakap, ia boleh menuntut ia punya tuntutan nafkah. Jadi bila ia sudah mendapat menerima penetapan melalui perintah nafkahnya tu, bila ada kejadian-kejadian berlaku, kita ni dah tahu masa depannya macam mana. Indah diberikan nafkah, ia boleh buat tuntutan nafkah tertunggak disebabkan ada sudah penetapan nafkah. Oh ya. Kerana sudah ada perintah sebenarnya. Betul, kalau sudah ada perintah. Kemudian kalau isteri yang ni juga dipoligami kan, ia boleh membuat pengisytiharan agar hartanya sekiranya kan dalam berkahwin suami isteri, kadang-kadang ada campur aduk istilah harta benda. Benar. Ini yang isteri bali secara mutlak menggunakan duitnya, contoh freezer yang memang bali guna duitnya hasil usahanya, ataupun ada macam rumah yang dikongsi, rumah yang dibina, harta bersama. Kenapa perlu dibezakan? Sebab kalau Indah dibezakan awal, meninggal tiada suami ini, jadi faraidnya nanti akan bertamu semua. Sedangkan dipecahkan berbagi semua. Betul. Sedangkan campur aduk sebenarnya harta ni isteri itu mutlak punya. Ada harta isteri di sana. Betul. Di dalam rumah itu. Hartanya sahaja yang kepunyaannya hasilnya, duitnya. Jadi perlulah dielak daripada adukan ini, diisytiharkanlah mana satu isteri yang punya, ditetapkan mana satu bersama, mana satu suami punya yang mutlak. Maksudnya diuruskan sebelum suami berkahwin lagi. Ditetapkan. Dan dalam hal ini dah ramai yang tahu rasanya tu. Maksudnya di sini perlu diisytiharkan lebih awal. Maksudnya tu walaupun ia bersama membangun rumah contohnya tu, kalau ada hal berlaku pada suami maka isteri bahagian isteri ini akan terganggu dalam pembahagian faraid jika berlaku sesuatu lah contohnya. Jadi adakah atu juga dimasukkan dalam kebenaran atu? Perintah. Boleh. Boleh dimasukkan, boleh dituntut. Ya, selagi mana ada persetujuan, boleh. Baik, bagaimana pula halnya jika isteri ini merasakan suami ini Indah berlaku adil? Apa antara perkara yang boleh isteri lakukan ataupun tuntut? Kalau isteri ini merasa suami itu dah berlaku adil lah, kemudian suami isteri ni terpuruklah rasanya. Boleh buat aduan di bahagian khidmat nasihat keluarga lah. Itu salah satu tindakan awal. Kemudian diadukan di sana, kemudian ada perbincangan lah tu di antara suami dan isteri tu dengan seorang pegawai. Bila mana isu itu masih juga bangkit, kalaupun tak ada cara penyelesaian tapi masih berbangkit, dan suami isteri ni rasa macam dah lagi dapatlah kalau boleh kan keluar daripada perkahwinan. Jadi isteri ni ia boleh menuntut perceraian lah atas sebab masih tidak ada kelakuan adil daripada suami itu. Ia boleh menuntut perceraian berdasarkan bab 44 kurungan F, iaitu yang mana mengatakan seseorang yang berkahwin mengikut hukum syarak boleh memohon dalam borang yang ditetapkan bagi suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan kerana darurat syar'i atas mana-mana satu atau lebih daripada alasan berikut, iaitu F. Jika dia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak hukum syarak. Jelas di sana. Ya. Tapi apa halnya kalau sebenarnya isteri itu membenarkan untuk suami berpoligami? Adakah ia berhak untuk menghalang ataupun ataupun sebaliknya boleh saja berlaku walaupun isteri dah setuju? Okey. Ada sebahagian orang berpandangan kalau isteri dah setuju, maknanya itu keputusannya mutlak. Tidak akan berlaku lah. Tidak akan berlaku lah poligami itu sebenarnya. Okey, ia bukan sebenarnya bukan kepada itu. So isteri memang ada hak untuk membuat bantahan, membagi justifikasi dalam mahkamah, katanya saya dah setuju dengan alasan yang kukuh juga. Kenapa anda setuju? Pasal suamiku ni masa dalam perkahwinan pun tak mampu bagi, saya yang sendiri menanggung. Ataupun mungkin dia akan kata, ya ni Indah pernah sekian-sekian lah, sekian-sekian alasan yang menyokong lah. Jadi, tapi kalau sekiranya berlaku sebaliknya, which is
suami ini sebenarnya mampu. Hanya saja isteri ini indah rela dimadu. Ya, mahkamah akan berikan kebenaran lah. Kecuali indah benar-benar indah mampu, mahkamah anda akan beri. Pasal dalam satu kes ni, mahkamah memang berikan kebenaran kepada suami ini untuk berpoligami. Pasal ia memang berkemampuan. Memang dilihat berkemampuan. Hanya saja isteri asal tidak bersetuju. Okay. Kemudian isteri asal membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Yeah. Dan Mahkamah Tinggi Syariah masih mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah. Memandangkan katanya memang suami ini mampu. Dan bakal isteri pun, kedua pun setuju. Dan adanya keperluan dan kepentingan kenapa suami ini ingin berpoligami. Jadi mahkamah akan benarkan dan mahkamah kekalkan keputusan tersebut. Mungkin Puan juga boleh menguraikan apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan seorang suami ini untuk berpoligami. Apa yang dimaksudkan dengan mampu? Mampu itu ya. Mampu ni ia anda semestinya mampu ni ia maksudnya dari segi kewangan lah. Ini yang paling penting. Terutama dari segi kewangan, mengadakan keperluan nafkah tu, makan dan minum tu, kemudian pakaian dan juga tempat tinggal. Ia mesti mengadakan perkara-perkara itu. Jadi kalau ia indah mampu, macam ialah masih memasukkan rumah itu dalam satu tempat, itu maknanya sebenarnya indah mampu. Saya percaya juga sebelum kebenaran diberikan oleh mahkamah ataupun hakim syar'i, pasti akan disiasat benar, diteliti dulu segala dokumentasi dari bukan hanya dari segi kemampuan kewangan, tetapi akan ditanya betul setelah sekarang kahwin, isteri kedua ni tinggal di mana? Betul. Saya percaya itu akan ditanyakan dan semua hal kerana dalam agama sendiri antara keperluan rasanya tuntutan seorang suami untuk menyediakan beberapa hal isteri, iaitu makan, minum, kenderaan, tempat tinggal, pakaian. Ada beberapa perkara yang telah anjurkan oleh agama kita ni betul untuk suami isteri itu sendiri. Jadi bukan mudah ni perkara ni, memang beratlah. Kita ni sendiri pun ni orang walaupun mendengar penerangan daripada yang mulia puan macam berputar kepala. Itu berdua, kalau orang tiga macam mana? Keempat. Lainlah kalau dinyatakan memang mampu dari segi harta, kewangan memang yang mampu, mungkin lebih ringan sedikit, masa, kesihatan, tenaga. Selalunya kalau dari segi adilah tu mungkin semasa membuat keputusan itu memang dah nampak. Tapi sudah berlakunya perkahwinan baru ternampak adil sama indah kali tu. Apa yang boleh dilakukan tu jika itulah mungkin sekali lagi dapat disarankan. Kalau banarnya sudah masa sebelum kahwin perjanjian ini macam maninya, tapi sudah kahwinnya rupanya macam maninya. Dan culas menanggung tanggungjawab. Jadi isteri boleh menuntut dan membuat laporan ke mahkamah. Boleh. Apa tindakan selanjutnya itu selalunya? Okey. Sekiranya dijanjikan, sekiranya kan sebelum ada perintah tu dijanjikan, dibincangkan dalam mahkamah, ia akan memberikan sekian. Isteri ini nafkahnya. Kemudian, tapi selepas diberikan kebenaran, tidak hanya dijalankan 1 ke 3 bulan. Kemudian bulan selepasnya tidak ada. Isteri itu ia boleh menuntut haknya tu. Ia boleh tuntut nafkahnya tu indah kena bagi, so boleh buat tuntutan tunggakan nafkah itulah. Dipohonkan di dalam mahkamah, dihadapkan dan diniatkanlah perkara-perkara ini. Tapi kalau dimaksudkan adakah Ani boleh membatalkan perkahwinan yang kebenaran itu? Tidak. Ya indahlah, indah. Pasal sudah ada kebenaran dan sudah ada perkahwinan. Cuma saja ia hanya boleh menuntutlah apa-apa tunggakan nafkah yang tidak diberikan. Dan rasanya barangkali isteri-isteri yang mungkin dalam kedudukan bukan di poligami tapi menjadi isteri kedua, ketiga dan seterusnya ni kebanyakannya mungkin sukar untuk bersuara kadang-kadang kerana sayang sanggup indah membuat aduan dan seumpamanya. Mungkin tu akhirnya nasihat daripada yang mulia puan sendiri berkenaan dengan isu kita ni hari ini. Okey. Nasihatnya memang Islam itu menganjurkan harus untuk berpoligami dan sunat ikut keadaan-keadaan. Hanya saja tapi balik kepada basic yang untuk satu isteri itu kalau rasanya sudah cukup,
dan rasanya sudah Indah perlu ada keperluan yang lain, maintainlah kepada satu sahaja. Pasal 2, 3, 4 itu bukan satu kewajipan. Kecuali adanya keperluan. Benar, ya. Pasal mengadakan keperluan yang lain itu sangat-sangat berat. Baik. Tanggungjawab yang berat bagi para suami lah ya. Betul. Kalau sekiranya ingin beristeri, satu sudah banyak tanggungjawab. Apatah lagi 2, 3 dan seterusnya. Ungkapan aku cinta padamu ataupun I love you memang Indah memadai ya. Kerana pembuktian selepas perkahwinan itu lebih besar tanggungjawabnya untuk memaintain, mempertahankan ikatan rumah tangga itu sendiri. Terima kasih Puan atas ilmu yang diberikan pada pagi ini, walaupun barangkali wanita yang membincangkan halan ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua menyaksikan segmen Bicara Undang-Undang. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Afiqah binti Haji Asli, Peguam Syar'i, membicarakan satu topik poligami, 1, 2 dan 3 ataupun 4. Terima kasih Puan. Assalamualaikum.